Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatan muslimina kafatan 'ammah, khususan al-Imam al-Syekh Al-Hafiz Abu Isa Muhammad At-Tirmizi Ustaz Salih Syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang tepat dan benar. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memperelokkan amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka ia beroleh kejayaan yang besar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bersama-sama kembali ke rumah Allah melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kekuatan dengan hidayah dan juga taufiknya untuk kita beriktikaf mengimarahkan rumah Allah, menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan untuk kita faham ilmu yang kita pelajari, kemudian beramal dengannya dan menyampaikan kepada ahli keluarga dan sahabat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan ketika kita saat sakaratul maut, mempermudahkan hisab kita di hari akhirat kelak, dan menghimpunkan kita bersama dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelebihan untuk kita bersama dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati Tuan Pengerusi dan seluruh barisan ahli jawatan kuasa yang saya muliakan, Tuan Imam, Tuan Bilal, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelum ini kita telah berkongsi beberapa hadis yang kita bacakan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah mengenai tentang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih lagi membicarakan tentang bentuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang seterusnya iaitu pada perkara yang pada hadis pada muka surat 7, betul?
Ya. Surat 9 ya. Muka surat 9 mana hadis yang ke-8. Mana itu dia punya terjemahan. Bahasa Arab ni muka surat 7 lah. Baik. Jadi kita ambil barakah dengan membaca hadis yang bahasa Arab sekali, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dengan hadis yang kita pendengar. Jadi bila memperdengarkan hadis-hadis daripada para alim ulama, daripada Nabi SAW ini, mudah-mudahan kita dapat mendengar dalam keadaan beradab dan dalam keadaan penuh memberikan perhatian, insya-Allah. Haddatsana Sufyan bin Waqi', haddatsana Jumay' bin Umar bin Abd Rahman al-Ajli, imla'an 'alaina min kitabih, qala akhbarani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halah zawji Khadijah, yukana Aba Abdillah an ibn li Abi Halah an al-Hasan bin Ali qala sa'altu khali Hinda ibn Abi Halah wa kana wasafa an hilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi an yasifa li minha shay'an ata'allaqu bih, faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhkhama yatala'la'u wajhu tala'lu al-qamar laylatal badr, atwalu minal marbu' wa aqsaru minal mushadda, azimul hama, rajilul sya'ri, ini qazaqat aqiqatuhu farraqaha, wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata uzunay, idha huwa waffarahu azharul lawn wasi'ul jabin, azajul hawajibi sawabigha fi ghairi qarnin, bainahuma irqun yudiruhul ghadab aqnal irnain, lahu nurun ya'lu yasabuhu man lam yata'ammalhu asham, kathul lihyati sahlul khaddain, dali'ul fam muflajul asnan, daqiqul masrubah, ka'anna unuqahu jilu dumya fi safa'il fiddah, mu'tadilul khalqi badil mutamasik, sawa'ul batni was sadr, aridus sadri ba'id wa bainal mankibain, dakhmul karadis anwar mutajarrad, موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عار السريين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين، رهن الراحة شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين، مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا، يخطو تكفيا ويمشي هونا، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينهض من صباب، وإذا التفت جميعا، خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام. Haddatsana, mana bila sebut haddatsana, mana guru membaca hadis ini kepada murid dan murid mendengar. Jadi Al-Imam Tirmizi menyebut haddatsana, maknanya dia mendengar hadis ini daripada gurunya, menyebutkan tentang susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana ada perkataan akhbarana, kan, akhbarani, mengkhabarkan kepadaku. Murid membaca hadis di sisi guru, guru mendengar dan mengesahkan. Itu lain. Maksudnya tidak ada khabarkan kepada kami. Dia khabar, kemudian anak murid itu dia membaca hadis tersebut yang diambil daripada guru dia. Jadi di sini ada ayat haddatsani, ada ayat akhbarani. Satu guru membaca dan murid mendengar, satu guru mengajar tapi murid membacakan hadis tersebut tapi melalui gurunya. Begitu. Kan ada kadang-kadang kita nampak guru mengajar tapi dia suruh anak murid baca. Sila baca hadis ni, kemudian guru beritahu, dia terangkan hadis tersebut. Ada juga begitu. Ada anba'ana pun ada, telah menyampaikan ataupun telah sampai kepada kami hadis pun ada, daripada perkhabaran guru ataupun daripada perkhabaran guru ataupun sahabat ni yang lain. Jadi itu istilah-istilah
dalam hadis, menyampaikan daripada guru ataupun daripada orang lain. Baik. Hadatsana Sufyan bin Waqi'. Mana Sufyan bin Waqi' ini adalah guru kepada Al-Imam Tirmizi. Hadatsana daripada Jumai bin Umar bin Abdurrahman Al-Ijli secara imla dari kitabnya berkata, akhbarani, seorang lelaki telah mengkhabarkan kepadaku seorang lelaki daripada Bani Tamim, daripada keturunan Abi Halah, merupakan suami. Abi Halah ni suami kepada Sayyidatina Abi Halah, merupakan suami kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yang digelar dengan Aba Abdillah, daripada Ibnu Abi Halah, daripada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada pakcikku sebelah ibu Hind Ibn Abi Halah, yang merupakan orang yang pakar dalam menyifatkan tentang sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berharap bahawa beliau akan menyifatkan kepadaku sesuatu yang boleh aku bergantung dengannya melalui sifat-sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ceritakan kepadaku. Maka beliau berkata, makna Hind bin Abi Halah menceritakan tentang susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada yang lainnya, dengan tujuan supaya yang lain itu dapatlah mengikuti mana yang mereka mampu daripada sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu mereka ni suka bertanya apa-apa yang ada pada Nabi, cara pakaian Nabi, bagaimana perwatakan Nabi, bagaimana akhlak Nabi. Tujuan untuk apa? Supaya mereka ini dapat mencontohi Nabi SAW. Sebab tu bila kita dibacakan perkara ini, mudah-mudahan kita ada rasa kegairahan, rasa minat nak buat dan mencontohi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itu tujuannya. Baginda Rasulullah SAW merupakan seorang yang bertubuh besar, agung dan mulia, berjiwa besar dan berwibawa. Wajah baginda Nabi SAW bersinar-sinar seperti sinaran bulan di malam purnama. Baginda Nabi SAW merupakan seorang yang lebih tinggi daripada orang yang rendah, dan lebih rendah daripada orang yang terlalu tinggi. Maknanya dari segi pertengahan, tidaklah terlalu tinggi sangat, kan? Maknanya ketinggian itu elok. Nabi SAW. Baginda Nabi SAW bertubuh sedang. Baginda Nabi SAW memiliki kepala yang besar, rambutnya bergelombang, besar dan elok. Bertubuh sedang, rambutnya bergelombang ikan mayang. Apabila baginda Nabi SAW menyikat rambutnya, maka baginda akan membelah rambutnya menjadi dua. Rambut disikat belah tengah. Itu kaedah. Disikat belah tengah, bagi dua. Jika tidak, maka baginda Nabi SAW akan membiarkan hujung rambutnya menutupi daun telinganya. Hujung rambut ini menutupi, sebab tu bila Nabi kan ikal mayat, jadi kadang-kadang rambut hujung tu dia tertutup telinga. Rambutnya bersih putih, disikat dengan rapi sehingga nampak kemas dan bersih. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, man kana indahu syaraf falyukrimhu. Nabi sebut, siapa yang ada di sisinya rambut, maknanya siapa yang ada rambut, maka hendaklah dia muliakan rambutnya. Seperti Nabi SAW, maknanya dia jaga rapi sikat. Kalau nampak kusut, nampak kusut masai dan sebagainya, maka dia bersihkan, dia sikat elok-elok. Kerana itu antara tanda ciri-ciri seorang Muslim, bersih dan kemas. Jadi tak kira lelaki atau perempuan, jangan biarkan rambut tu serabut, kan? Dibiarkan nampak seolah-olah kusut, nampak zuhud. Tak, zuhud bukan begitu, kan? Jadi walaupun kita kata dari segi zuhud ni sebenarnya bukan begitu. Jadi zuhud itu di dalam hati, bukan dari segi luarannya. Jadi luaran kena nampak elok, pakaiannya, rambutnya, diri dia kena bersih kemas seperti Nabi SAW. Pun gitu rambut. Jadi siapa yang ada rambut, maka sikat elok-elok, kan? Bahkan digalakkan berminyak seperti minyak-minyak yang disunahkan, kan? Bagi contoh, ataupun apa minyak yang boleh kita pakai, maka dijaga dengan rapi seperti mana yang dilakukan sendiri oleh baginda Nabi SAW. Dahinya luas, keningnya nipis halus dan panjang.
sempurna, tidak bersambung, terpisah di antara kedua kening. Maksudnya tidak bersambung. Kadang-kadang kita lihat ada mereka yang tersambung bulu kening dia kan. Itu. Tapi Nabi SAW dia terpisah. Tapi siapa yang dah bersambung tu, maka itulah yang Allah bagi diri dia. Jangan pula dia sebab Nabi terpisah jadi pun dia cukur bahagian ni. Tak boleh. Kan dia cukur pula bahagian ni. Tak. Setiap orang itu Allah dah ciptakan elok. Kan? Ini cuma nak beritahu bagaimana rupa Nabi SAW. Keningnya nipis, halus dan panjang semula, tidak bersambung, terpisah di antara kedua-dua keningnya. Di antara kedua-duanya keningnya itu terdapat urat yang terkeluar ketika marah. Kadang ada orang yang kadang nampak urat dekat sini. Kalau dia macam dia marah ke, dia mengerut ke dan sebagainya, kadang nampak ada urat tu kat sini. Siapa ada bila nak angkat tangan? Kan? Tapi jangan dipaksa. Kita tekan biar nampak urat. Kan? Maknanya begitulah ciri dan rupa Nabi. Hidungnya mancung yang memiliki cahaya yang memancar di atas kemuncak hidungnya. Elok dia. Kalau kena cahaya itu nampak pantaran cahaya. Sehingga siapa yang tidak mengamatinya dengan teliti akan menyangka bahawa puncak hidungnya lebih mancung kerana melihat cahaya sahaja. Ini. Janggutnya tebal, kedua-dua pipinya rata dan halus. Mulutnya lebar serasi dengan bentuk wajahnya. Giginya agak jarang dan terelok rapi susunan dia. Ada orang dia menjarangkan gigi tu tak boleh. Maknanya dia berubah ciptaan Tuhan. Ada orang dia dapat, ada orang memang dah rezekikan gigi jarang-jarang. Cuma ustaz kalau gigi jarang ni, kalau makan daging ustaz, jenuh nak kasih hilang daging yang terselit tu. Ada orang itu. Tapi itu ada kan gigi jarang tapi nampak rapi. Giginya nampak rapi. Bulu dadanya halus, lehernya tulus, senang dilihat dan putih leher Nabi SAW. Tubuh badannya berisi sedang, tidak terlalu kurus dan tidak nampak gemuk. Perut dan dadanya rata, selari atau sejajar. Maknanya kurus elok lah dada kan, sejajar. Kita kebanyakannya tak berapa sejajar kan, perutnya tu agak ke depan sedikit. Itu bezanya. Tak apalah, maknanya mungkin ada mereka mana dengar, bila dengar dia ada mana ada kesungguhan lepas ni dia nak exercise dan sebagainya. Yang penting sihat, itu yang penting. Yang penting sihat. Lagilah zaman sekarang ni, waktu sekarang ni kita bimbang. Jadi jagalah kesihatan. Dan lebar dadanya berbadan bidang, jauh di antara kedua-dua bahunya. Mana bidang? Mana luas dia punya bahu dia. Bahu ke bahu tu. Terdapat bulu-bulu halus dari dada sampai ke pusat seperti satu garisan. Kadang ada orang manusia halus daripada dada tu sampai ke pusat. Kedua-dua dada dan perutnya tidak berbulu selain tempat yang disebutkan tadi. Hanya dari dada halus sampai ke pusat. Bukan berselerak. Ada orang dia berselerak semua kan. Terdapat bulu-bulu halus pada hasta siku ke hujung. Ini ke hujung jari. Bulu-bulu halus daripada tangan Nabi SAW kan, daripada siku ke hujung jari. Bahu dan di bahagian atas pada dada. Bahu sehingga bahagian atas dada. Jadi kita kata itu pun ada terdapatnya sedikit bulu. Panjang pergelangan tangannya tebal berisi kedua-dua telapak tangan dan kedua-dua telapak kakinya. Maknanya tapak tangan Nabi dan kedua-dua telapak kaki itu agak berisi. Ada mereka yang mungkin dia isi pada telapak tangan dan jari itu agak tipis. Ada mereka yang mungkin tebal sedikit. Panjang jari jemarinya, lengkungan telapak kakinya tidak menampal ke tanah. Kedua-dua kerana ketebalan tadi tapak kaki. Jadi ada bahagian yang mungkin tidak kena tanah. Nak kata ada isi daripada tapak kaki. Kedua-dua tumitnya halus licin sehingga tidak terkena air.
Apabila berjalan, baginda Nabi SAW akan berjalan dengan mengangkat kakinya, tidak menyeret. Ini salah satu adab. Terserik. Itu menunjukkan mungkin agak malas jalan. Nampak seorang yang malas. Jadi bila berjalan pun jangan mengerik. Jadi berjalan sunnahnya itu mesti angkat kaki. Kalau mengerik ni kadang boleh dengar, boleh terserik-serik. Jadi angkat kaki dan jalan dengan elok. Baginda Nabi SAW berjalan dengan sedikit condong ke hadapan dan melangkah dengan tenang. Panjang langkahnya, berjalan dengan cepat. Apabila berjalan, seakan-akan baginda SAW turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kan? Tunduk gitu, jalan tenang, agak laju. Apabila menoleh, baginda Nabi SAW akan memalingkan seluruh tubuh badan. Bila lagi kita kalau berbual, ini antara sunnah Nabi. Bila berbual dengan seseorang, itu adalah khususnya lagi. Maka jangan sekadar kita maling kepala gitu. Apatah lagi yang tak berpaling, Lagilah yang kadang-kadang yang berbual dengan kita tu mungkin kita rasa dan tak berapa berkepentingan pada kita, ataupun yang kita tidak menganggap mulia. Ini di sisi kita. Jadi kita mungkin tu tak nak tengok. Tapi Nabi SAW tidak. Siapa saja yang berbual dan menegur Nabi SAW, maka Nabi akan memberikan sepenuhnya perhatian kepada yang berkata dengan Nabi. Jadi paling dengan badan sekali berbual. Sebab tu sahabat suka berbual. Cuma kadang-kadang ada satu ketika kanan kiri, kiri kanan pun ada, kiri pun ada, maka diberikan keutamaan. Mana yang lebih untuk kita keutamaan, kemudian kita raikan kedua-duanya. Baik. Kadang cara dia tu sebelum nak berbual dengan orang kanan orang kiri, nak berbual ni ada kaedah. Nanti kita mohon maaf antara diburu-tiburu, minta maaf ya. Kawan ni kalau lebih beradab, sebab nak layankan kawan yang belah kanan ni, mungkin dia tanya sesuatu, kiri kanan ada, dia minta maafkan dengan kiri ni sebab nak berbual dengan kanan. Ini adab. Kita kadang kawan kiri tapi berbual dengan kanan je, kiri tu senyap sampai habis majlis kan. Jadi itu adab, meraihkan kedua-duanya kalau berlaku lah. Maknanya kalau berbual menghadap ke arah, ataupun bila berpaling maka akan memalingkan seluruh badan. Pandangan matanya rendah ke bawah, pandangannya ke bumi lebih banyak daripada pandangannya ke langit. Maknanya menundukkan pandangan lebih-lebih lagi pada zaman sekarang ni, yang penuh dengan fitnah dan juga maksiat, maka tundukkan pandangan. Tapi kalau jalan kaki depan jalan raya tu, janganlah tunduk tengok kanan kiri, kalau ganggu pula. Jauh pandangannya. Apabila mengiringi sahabat-sahabatnya berjalan, baginda Nabi SAW akan berjalan di belakang mereka. Apabila berjumpa dengan seseorang, maka baginda Nabi SAW akan memulakan dengan salam. Ini antara hak kita sebagai Muslim. Nabi sebut, idza laqitahu, bila kamu berjumpa dengan seorang Muslim yang lain, fasallim alaihi, maka berikanlah salam kepadanya. Dan ini antara sunnah Nabi SAW sendiri pun, bila jumpa sahabat, Nabi beri salam. Walaupun kedudukan Nabi lebih tinggi dari segi segala kedudukan, atau Nabi SAW sendiri sebagai pemimpin pun, Nabi yang memulakan salam. Sebab tu kita wajar untuk mengikuti sunnah ni. Jumpa saja muslimin yang lain, maka berikanlah salam. Ini kadang-kadang ucapan ni walaupun mudah, tapi berat untuk kita sebut. Walaupun kepada orang yang kita kenal, yang kita tak kenal lagi lah, kan? Kadang tengok pun tidak. Yang kita kenal pun kadang pun kita tak beri salam. Jadi kita cuba untuk mencontohi Nabi. Siapa saja Muslim yang kita jumpa, maka eloklah kita mulakan dengan salam, kan? Kita ucap assalam kepadanya. Maka itu antara ciri-ciri ahli syurga. Ciri-ciri ahli syurga. Baik. Haddatsana Abu Musa Muhammad bin al-Muthanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Simak bin Harb qala sami'tu Jabir bin Samurah yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali al-fam
أشكال العين منهوس العقيب قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكال العين قال طويل شك العين قلت ما منهوس العقيب قال قليل لحم العقيب. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami Abu Musa Muhammad bin Musanna. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Syu'bah dari Simak bin Harb berkata, aku mendengar Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai mulut yang lebar selari dengan bentuk wajahnya. Mulut lebar tapi padan dengan bentuk muka. Nampak elok. Kemudian mata putih yang lebar. Mata maknanya dia agak lebar sedikit, kan? Dia agak lebar sedikit. Dan tumit nipis. Tumit nipis, sedikit daging di tumitnya. Ini menurut sebahagian riwayat. Tumit nipis sedikit, maknanya ada orang tumit dia tu tebal. Jadi Nabi tumit dia tu nipis kerana banyaknya berjalan. Sebab tu kalau orang yang banyak berjalan ni, kita tengok kadang tumit dia mungkin isi dia tak berapa tebal. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Sima, apakah yang dimaksudkan dengan mulut yang lebar? Beliau menjawab, besar mulutnya selari dengan bentuk wajahnya. Aku bertanya lagi, apakah yang dimaksudkan dengan mata yang lebar? Beliau menjawab, panjang belahan matanya. Kan? Inilah kan ni belahan kan, terbelah kan, dia agak panjang sedikit, gitu. Tapi panjang yang elok, panjang yang elok. Dia tidaklah nampak bulat begitu, dia seolah-olah memanjang sedikit begitu. Aku bertanya lagi, apakah yang dimaksudkan dengan tumit nipis? Beliau, sedikit daging di tumitnya. Ini antara susuk tubuh Nabi. Haddatsana Hannad bin Sari حدثنا أبثر بن القاسم عن أشعث يعني بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحياء وعليه هلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر. Dalam menceritakan Hannad bin As-Sari, Haddatsana Hasanah Absar bin Al-Qasim daripada Ash'an, iaitu Ibnu Sawar, daripada Abi Ishaq, daripada Jabir bin Samurah berkata, aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam di bulan purnama. Ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian berwarna merah. Ini antara pakaian juga kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berganti-ganti memandang ke arah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memandang ke arah bulan. Maka menurut perhatianku, aku dapati bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih indah daripada bulan. Tengok bulan, tengok Nabi, tengok bulan, tengok Nabi. Nampak Nabi lebih indah daripada bulan. Itu keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu siapa yang memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh para alim ulama ketika zaman Nabi, siapa saja yang bila terpandang Nabi sallallahu alaihi wasallam, pandang saja lupa dah masalah, kan? Lupa terus masalah tadi. Pandang saja dia akan merindui untuk pandangan yang kedua. Gitu. Kalau dah jumpa sehari, dia akan menunggu hari esok untuk jumpa Nabi SAW untuk kali yang kedua. Gitu. Ingin sentiasa melihat Nabi SAW. Bahkan bila mereka berada di rumah, mereka akan terfikir-fikir wajah, terfikir-fikir Nabi SAW. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصيف قال لا بل مثل القمر. Dalam menceritakan Sufyan bin Waqi', haddatsana Humayd bin Abdul Rahman Ar-Ru'asi daripada Zuhair, daripada Abi Ishaq radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki bertanya kepada Al-Bara' bin Azib, adakah wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan pedang? Maka Al-Bara' menjawab, tidak, bahkan wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan bulan. Sebab itu tala'al badru alaina, kan? Kita sebut telah terbit
bulan ke atas kami tersebut. Cahaya dengan bulannya, cahaya itu diumpamakan seperti Nabi SAW dan keindahannya. Haddatsana Abu Dawud Al-Masahifi Sulaiman bin Salim. Haddatsana An-Nadr bin Shumail an Salih bin Abi Al-Akhdar an Ibn Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdala ka'annama siga min fiddah rajul asy-sya'r. Telah menceritakan kepada kami Abu Dawud Al-Masahifi Sulaiman bin Salim haddatsana An-Nadr bin Shumail daripada Salih bin Abi Al-Akhdar daripada Ibn Shihab daripada Abi Salamah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata baginda Rasulullah SAW berkulit putih. Ini satu. Seperti diperbuat daripada perak, rambutnya ikan bergelombang. Ini salah satu daripada bentuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Qutaibah ibn Sa'id qala akhbarani Laits bin Sa'd an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urida alayya al-anbiya fa idza Musa alaihi salam darbun min ar-rijal ka'annahu min rijal asy-shanu'a wa ra'aytu Isa ibn Maryam alaihi salam fa idza aqrabu min man ra'aytu bihi shabaha Urwah bin Mas'ud wa ra'aytu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu min ra'aytu bihi shabaha sahibukum ya'ni nafsah wa ra'aytu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aytu bihi shabaha Dihyah. Telah menceritakan Qutaibah bin Sa'id berkata akhbarani, telah mengkhabarkan Laits bin Sa'di daripada Abi Zubair daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu baginda Nabi SAW bersabda telah diperlihatkan kepadaku para nabi. Nabi menyebut kepada para sahabat telah diperlihatkan kepadaku para nabi apabila diperlihatkan Nabi Musa alaihissalam seperti seorang lelaki daripada kabilah Shanu'ah, kabilah dari Yaman, dari segi susuk tubuh dan rupanya. Aku melihat Nabi Isa bin Maryam alaihissalam dengan orang yang pernah aku lihat adalah mirip wajah Urwah bin Mas'ud, salah seorang daripada sahabat Nabi SAW As-Saqafi. Ini nama seorang sahabat, Urwah bin Mas'ud. Aku melihat Nabi Ibrahim AS dengan orang yang mirip dengan wajahnya yang pernah aku lihat adalah kawan kamu itu, iaitu diri baginda Nabi SAW sendiri. Kerana Nabi pun jalurnya keturunan daripada Nabi Ibrahim AS. Aku melihat Sayyidina Jibril AS dengan orang yang pernah aku lihat adalah mirip dengan Dihyah, nama seorang sahabat Nabi SAW. Mana ketika Jibril menyerupai wajahnya ketika wajah seperti manusia, ketika manusia. Kemudian hadatsana Sufyan bin Waqi' wa Muhammad bin Bashar al-ma'na wahid. Qala akhbarana Yazid bin Harun an Sa'id al-Jurairi qala sami'tu Abu Tufail yaqulu ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma baqi 'ala wajhi al-ardi ahadun ra'ahu ghairi qultu siflu li qala kana abyada malihan muqassada. Telah menceritakan Sufyan bin Waqi' dan diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Bashar, semuanya membawa makna yang sama ya. Maknanya dari segi hadis perkhabaran tersebut, mereka berdua berkata akhbarana, telah mengkhabarkan kepada kami Yazid bin Harun daripada Sa'id al-Jurairi radhiyallahu berkata aku mendengar Abu Tufail, ni sahabat Nabi SAW. Abu Tufail ni sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Mana bila sahabat yang pernah melihat Rasulullah SAW. Abu Tufail ini salah seorang sahabat Nabi yang terakhir sekali yang meninggal. Abu Tufail berkata apa? Aku telah melihat baginda Nabi SAW. Kini tiada seorang pun yang pernah melihat baginda Nabi SAW di permukaan bumi ini selain aku. Ialah dia sahabat yang terakhir. Jadi bila kita sahabat, orang yang pernah berjumpa dengan Nabi. Jadi dia orang yang terakhir, maka ketika itu dia adalah orang yang seorang saja yang pernah melihat Nabi SAW. Kalau tabi'in yang melihat sahabat tetapi tidak melihat Rasulullah. Ada yang hidup sezaman dengan Nabi tapi tak dapat melihat Nabi, ada. Tapi dikira tabi'in. Antaranya siapa? Uwais Al-Qarni yang kita selalu dengar cerita. Hidup sezaman dengan Nabi tapi tak diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Nabi di atas muka bumi. Tapi dikira tabi'in.
sebab dia berjumpa dengan sahabat. Sayyid Junaid berkata, terangkan sifat-sifat baginda Nabi SAW kepadaku. Beliau menjawab, baginda Nabi SAW berkulit putih, tampan dan badan yang sedang. Kita bagi rukazan. Ini hadis yang terakhir dalam perkara mengenai susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman, haddatsana Ibrahim bin al-Munzir al-Hizami, haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Thabit az-Zuhri, haddatsani Ismail bin Ibrahim ibnu akhi Musa bin Uqbah an Musa bin Uqbah an Quraib an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja sanayatain idza takallama ru'ya kan-nur yakhruju min baini thanaya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman, telah menceritakan Ibrahim bin Munzir al-Hizami, hadatsana Abdul Aziz bin Abi Sabit az-Zuhri, hadatsani Ismail bin Ibrahim, anak saudaraku Musa bin Uqbah, daripada Musa bin Uqbah, daripada Quraib, daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Ibn Abbas ini, kalau siapa yang pernah pergi umrah, maka kadang-kadang bila pergi ke Taif, kita akan ziarah ke tempat Masjid Abdullah Ibn Abbas. Jadi Abdullah Ibn Abbas ni antara sahabat yang faqih, ahli tafsir, mufassir di kalangan para sahabat, ahli tafsir di kalangan para sahabat. Sebab tu Nabi SAW mendoakan Abdullah bin Abbas ketika sedang masih lagi kecil, dengan doa yang selalu kita dengar, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kan? Doa ni, doa ketika Nabi SAW membacakan kepada Sayyidina Abbas sambil memegang kepala dia, kemudian membaca Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi kita kalau jumpa budak-budak, laki ke perempuan, kan, isteri sendiri, pasangan sendiri, boleh
Jangan buat kat isteri orang, orang kepala dia baca, jangan, marah orang. Isteri sendiri, isteri pegang suami, kan pegang anak dan sebagainya, baca. Seperti mana Nabi SAW membacanya kepada Abdullah bin Abbas. Ataupun budak yang baru lahir kan, kita datang kadang-kadang membuat amali hakikah, jangan cium saja, kan? Bolehlah doa bahasa Melayu pun boleh, ataupun kita pegang kepala budak tu baca Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Mudah-mudahan kita pun sambut kan, ya Allah berikanlah kepada budak ni kefahaman, faqih dalam agamanya, dan diajarkan tentang ilmu takwil, kan? Sebab tu apa-apa masalah ataupun kefahaman perinci mengenai Al-Quran, sahabat akan rujuk Abdullah bin Abbas, akan rujuk apa maksud sebenar ayat ni, apa maksud sebenar ayat ni, kan? Banyak. Antaranya bila Sayyidina Umar Ibn Khattab membacakan ayat idza jaa nasrullahi wal fath, kan? Bila sampai kemenangan Allah yang nyata, kemenangan yang besar dalam surah An-Nasr. Jadi bila tanya dengan sahabat-sahabat yang alim, yang faqih ni, tanya apa maksud daripada ayat ini, dia menunjukkan tentang kemenangan, dia menunjukkan apa-apa maksud, semua dia beritahu. Bila Sayyidina Umar kata, bertanya kepada Abdullah bin Abbas apa maksud ayat ini, apa Abdullah bin Abbas kata, ayat ini menunjukkan berakhirnya kehidupan Nabi SAW, kan? Dah beri kemenangan, maknanya Nabi, tugas Nabi dah selesai, dah menang, Islam dah tersebar, tugas Nabi selesai, maka tibalah masa Nabi akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Sayyidina Umar pun beranggapan, aku menyangka pun begitu maksud daripada ayat tersebut, kan? Jadi banyak sebenarnya kisah bagaimana Abdullah bin Abbas menyelesaikan masalah pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini antara kelebihan. Jadi sebab tu kita lazimi baca doa tersebut untuk diri kita boleh, untuk anak-anak pun boleh, kan? Kalau tak boleh bahasa Arab, bacalah bahasa Melayu, kan? Ya Allah berikanlah pada budak ini dan juga kepada diriku kefahaman dalam agama. Bila kefahaman dalam agama, maknanya mudah-mudahan dibukakan hati itu untuk rajin menuntut ilmu. Sebab itulah cara dia. Dan juga diajarkan tentang takwil, maknanya dia boleh faham Al-Quran dengan elok, seperti mana yang disebut oleh para ulama. Itu. Jadi doa itu yang diajar oleh Nabi SAW, yang didoakan kepada Abdullah bin Abbas. Bahkan ayahnya pun salah seorang antara dikatakan orang yang Nabi sayang, Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi SAW. Mulia dia sehingga di kalangan sahabat ada yang bila berlakunya apa-apa, dia akan mengambil barakah dengan nama Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ni bapa kepada Abdullah bin Abbas. Antara dalam peristiwa bila berlakunya kemarau pada zaman Sayyidina Umar, pada zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab. Jadi Sayyidina Umar tu berdoa kepada Allah, ada dalam kata-kata doanya tersebut mengambil barakah dengan kemuliaan Sayyidina Abbas, bapa kepada Allah. Turun je, kan? Bukan dia minta kepada Sayyidina Abbas, tapi minta kepada Allah, tapi dengan barakah kemuliaan. Ini antara cara ataupun dalil sebagai ulama yang mengharuskan untuk kita mengambil barakah, berdoa dengan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, dengan para sahabat, dengan ulama-ulama yang soleh. Mudah-mudahan dengan memuliakan mereka, kita mohon kepada Allah, Allah perkenankan doa kita. Bahkan ada sebahagian ulama sebut, kadang-kadang dengan berwasilahkan dengan kumpulan ataupun golongan yang Allah muliakan ini, lebih mujarab doa tu, lebih diperkenankan. Sebab kita ni nak minta kepada Allah, kita tahu diri kita bagaimana dengan Tuhan. Jadi kita berwasilahkan juga dengan mereka yang Allah muliakan, dan kita mohon pada Allah, kan? Kita sebut nama-nama kekasih Allah ni, kan, yang Allah muliakan. Maka bila kita mengagungkan ulama, bila mengagungkan Nabi, bila mengagungkan sahabat, kita sebut dalam doa kita, kita minta pada Allah, kadang-kadang ia lebih mujarab, lebih mujarab. Dan antara wasilah yang paling agung untuk kita berdoa untuk mustajab, iaitu berselawat ke atas Nabi SAW. Itulah yang paling tinggi.
Jadi ini antara Sayyidullah Abdullah bin Abbas berkata, baginda Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW mempunyai gigi seri yang renggang. Gigi seri yang renggang, elok dia gigi. Nampak renggang tapi elok. Apabila baginda Nabi SAW bercakap, terlihat seperti cahaya memancar yang keluar di antara kedua gigi serinya. Kan gigi depan tu dua kan, gigi seri tu. Dia agak renggang sedikit. Maknanya kalau bercakap tu seolah-olah nampak cahaya keluar daripada mulut Nabi SAW. Maknanya memang ada kerenggangan antara keduanya sehingga menampak cahaya keluar. Seolah-olahnya begitu. Ini antara perkara yang dirakamkan oleh para sahabat dan para ulama tentang bagaimana susuk tubuh Nabi SAW secara zahir. Dan perkara ini nanti kita akan sebutkan juga. Akan datang dia akan perincikan lagi bagaimana rambut Nabi secara detail dan sebagainya. Ada susuk tubuh yang lain, insya-Allah. Jadi itu saya kira setakat itu saja. Ada soalan? Jadi saya kira setakat itu saja. InsyaAllah kita akan sambung lagi perkongsian hadis-hadis yang kita baca daripada kitab Syama'il ini pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus menguatkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dibuktikan dengan kita mengikuti sunnah Nabi dan mengikut apa sahaja contoh teladan yang kita boleh ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan hati kita untuk terus dekat untuk menuntut ilmu, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wal qalbi la yakhsha wa 'amalin la turfa' wa du'a ila yusma'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.